Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmadullah ta'ala wa nashkuruh. Wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammadin alladhi ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah hatta atahu al-yaqina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar, thumma amma ba'd. Pertama sekali mari kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala setelah kita tidak bertemu selama 2 minggu. Hari ini kita sambung semula kuliah syarah akidah Tahawiyah, dan insya-Allah hari ini kita masuk pada tajuk baru, iaitu pada muka surat 159. 159 pada matan baru berkaitan dengan rukun iman. Rukun iman. Qauluhu wal imanu huwal imanu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wal qadari khairihi wa syarrihi wa hulwihi wa murrihi min Allah Ta'ala. Antara perkara yang ditegaskan oleh Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah dalam menerangkan akidah Imam Abu Hanifah dan 2 orang sahabatnya, Imam Abu Yusuf dan Imam Muhammad, bahawa rukun iman itu 6, dan ini perkara yang diijma'kan. Matan ini tidak menerangkan secara detail. Matan ini lebih kita katakan terangkan kenyataan akidah yang dipegang oleh Imam Abu Hanifah. Dan akidah ini juga adalah merupakan akidah seluruh umat Islam dan tidak berlaku khilaf padanya. Tidak ada khilaf di kalangan umat Islam bahawa rukun iman itu ada 6. Kalau ada yang sebut dengan sebutan yang lain, itu hanya khilaf lafzi. Seperti yang sebut beriman dengan bahawa rukun iman itu 5. Tidak menyebutkan qada dan qadar. Tapi kita bahawa qada qadar masuk dalam iman dengan hari akhirat. Dan kadang sebahagian ulama masuk dalam beriman dengan Allah Subhanahu wa taala, kerana qada qadar itu merupakan salah satu daripada perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Okey, jadi rukun iman, kata Syekh, iman ialah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, malaikat-malaikat, kitab-kitab, rasul-rasul, hari akhirat, serta qada dan qadar, baik dan jahat, manis dan pahit yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Inilah rukun iman. 6 rukun iman. Telah dijelaskan sebelum ini bahawa rukun iman ini merupakan usul agama. Kalau ada yang tolak salah satu daripadanya, artinya tidak tertegak agama Islam pada dirinya. Quraisy ketika sebelum diutuskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rukun mana yang ditolak? Yang ditolak oleh Quraisy, beriman dengan hari akhirat. Itu yang dia tolak. Yang lain, qada qadar diterima dengan sebahagian konsep ada padanya. Beriman dengan Allah diterima dengan akidah syirik yang ada padanya. Beriman dengan malaikat diterima
dengan akidah yang buruk. Malaikat itu anak-anak perempuan Allah Subhanahu wa taala. Beriman dengan kitab, mereka terima kerana mereka percaya kepada ahli kitab dan mengagungkan ahli kitab, dan mereka kenal Ibrahim, dan mereka bercerita tentang kitab, tapi mereka katakan mereka golongan ummiyin, mereka ni golongan tidak membaca dan tidak tahu isi kandungannya. Jadi Quraisy tidak beriman dengan hari akhirat. Umat Islam keseluruhan beriman dengan ke-6 rukun. Telah dijelaskan sebelum ini bahawa rukun iman ini merupakan usul agama. Ia menjadi jawapan yang diberikan oleh Nabi SAW dalam kisah hadis Jibril alaihissalam yang masyhur dan disepakati kesahihannya ketika ia datang berjumpa Nabi SAW dalam rupa seorang lelaki Arab dan bertanya kepada baginda tentang Islam. Maka baginda menjawab, Islam ialah engkau mengucapkan kalimah an tasyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, engkau mendirikan salat, engkau mengeluarkan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, menunaikan haji ke Baitullah sekiranya berupaya berbuat demikian. Hadis Jibril. Ana rasa tak kita baca sekali imbas jelah. Seorang kata Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, bainama nahnu julusun inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika kami sedang duduk dalam satu majlis dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iz tala'a alaina rajulun shadidu bayad sya'ri shadidu bayadul thawbi shadidu sawad sya'ri la yura alaihi athar safar wa la ya'rifuhu minna ahad. Tiba-tiba datang seorang lelaki dari arah yang kami tidak tahu, yang sangat bersih bajunya, sangat putih bajunya, sangat gelap rambutnya. Apa maksudnya? La yura alaihi asr safar. Tidak terlihat bahawa dia seorang yang bermusafir. Kerana seorang musafir bajunya pasti berhabuk atau rambutnya kurang hitam. Ya, ini telah adanya habuk di rambut. Jadi baju dia putih, rambutnya hitam. Artinya dia orang tempatan. Kalau dia orang tempatan di Madinah itu, mereka kenal antara satu sama lain. Jadi Umar kata wala ya'rifuhu minna ahad. Tapi kami tak kenal seorang pun. Seorang dari kami tak kenal pun siapa lelaki ini. Kerana zaman tersebut Madinah bukan macam zaman sekarang. Zaman sekarang kalau tak kenal, kenal tak ni? Tak kenal, awak taruh kat Madinah ke? Tak. Walaupun duduk satu Madinah, sekali pergi umrah, ataupun sekali duduk sana, mungkin tak kenal antara satu sama lain. Tapi zaman dulu, sahabat kenal antara satu sama lain. Malah orang luar baru masuk, Nabi persaudarakan. Jadi macam adik-beradik. Umar kata tak kenal seorang pun. Nak kata dia musafir, dia tak musafir. Nak kata dia orang tempatan, tak ada seorang pun kenal. Hatta, sehinggalah. Biar nampak pelik ya. Orang datang buat apa lelaki ni? Hatta, mana dia pergi terus tuju. Jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia duduk betul-betul depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi. Maka dia pun sandarkan dua lututnya pada lutut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dua perkara sini. Satu adab berguru, dan yang kedua rapat. Rapat. Adakah jadi syarat sandarkan lutut? Tak semestinya. Duduk dengan cara adab itu sudah cukup untuk beradab. Tapi bila sampai dekat sangat, artinya dia kawan rapat. Beradab dan rapat. Memang rapat. Di sini menunjukkan bahawa rapat itu tidak menjadikan seseorang itu hilang adab atau sebaliknya. Tak rapat jadikan seorang hilang adab sebagainya. Dan perkara itu ditunjukkan oleh Jibril. Jibril beradab dan duduk rapat. Maksudnya ada dua perkara tunjukkan. Satu adab dalam menuntut ilmu. Yang kedua hubungan yang sangat akrab. Wa wada'a kaffayhi ala fakhidhayhi, dan dia meletakkan dua tapak tangannya di atas dua fakhidhayhi, dua lututnya. Lutut ni lutut siapa? Zahirnya lutut dia sendiri. Dia letak tangan seperti duduk tahiyat awal. Ada sebahagian ulama kata letak di atas
lutut Nabi SAW. Kenapa? Kerana rapat. Mana kalau kena rapat sangat, tanya soalan dengan soalan mana cara letakkan tangan di atas lutut. Fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhidhayhi fa qala ya Muhammad. Ni pelik. Dia bercakap ya Muhammad. Pakai baju macam orang tempatan, tapi bila keluar cakap panggil Nabi ya Muhammad. Mana ada orang Islam panggil Nabi ya Muhammad? Ya Muhammad hanya dipanggil oleh orang munafik atau orang kafir atau golongan Arabi yang tak tahu apa-apa dan pakaian diketahui. Ya Muhammad, akhbirni 'anil Islam. Terangkan aku tentang Islam. Jadi sekarang pertama sekali soalan tentang Islam. Islamu an tashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas salah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Ada 5, saya terus 6. Ada terkeluar 2. Jadi ada 5 rukun. Dia kata sadaq. Betul lah. Betul kamu cakap betul. Fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiqu. Kami rasa pelik, dia yang tanya, dia yang betulkan. Nabi SAW. Fa akhbirni 'anil iman. Maka terangkan pula pada aku tentang iman. Nabi kata al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa an tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Beriman dengan Allah, malaikat, rasul, kitab, hari akhirat, dan hendaklah kamu beriman dengan qada dan qadar yang baik dan yang buruk. Kemudian dia kata fa akhbirni anil ihsan. Terangkan aku tentang makna ihsan. Nabi jawab, al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Hendaklah kamu sembah Allah sehingga seolah-olah kamu melihat Allah Subhanahu wa taala. Sekiranya kamu tidak mampu, hendaklah kamu sembah Allah dalam keadaan yakin Allah sedang memerhatikan kamu. Hadis ini sehingga akhir, kemudian kita tanya fa akhbir anis saah, tanya tentang hari kiamat. Nabi jawab, mal mas'ulu anha bi'alam minas sa'il. Orang yang tanya tidak ada ilmu lebih daripada yang bertanya, iaitu semua kedua-duanya tidak tahu tentang perkara ini. Fa akhbirni an amaratiha. Maka terangkan pula tentang alamat hari kiamat. Nabi kata antalidal amatu rabbataha. Ibu yang melahirkan tuannya. Antar al-hufat al-aurat al-alata ri'a asya yatatawaluna fil bunyan. Dan kamu melihat orang-orang yang miskin, yang berkaki ayam, yang berjaga kambing, mereka berlomba-lomba membina bangunan yang tinggi atau makna yang seumpama dengannya, sehinggalah selesai. Habis dia tanya, summa dhahaba habisnya sampai akhir. Falabithu maliya. Umar kata, dah habis dia pergi, kemudian aku duduk. Dan seketika faqala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi berkata kepada dia tu, ya Umar, atadri manis sa'il? Wahai Umar, tahu tak siapa yang bertanya tu? Qala Allah wa rasuluhu a'lam. Umar berkata, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui, atau qultu Allah wa rasuluhu a'lam. Maka Nabi kata, fa innahu Jibril atakum yu'allimakum dinakum, atau yu'allimukum dinakum. Dia adalah Jibril, dia datang ajar kamu agama kamu. Okey, sebelum masuk pada rukun iman yang 6. Hadis ini dikenali sebagai hadis Jibril. Kerana Jibril datang berupa seperti seorang Arabi. Hadis ini juga dikenali sebagai hadis maratibuddin. Hadis maratibuddin, hadis level agama. Soalannya, level agama ni apa maksudnya? Islam, iman dan ihsan. Apa maksud level agama? Level quality amalan seseorang dalam agama. Adakah maksudnya, ada orang kata ni hukum fiqh ni dengan hukum ilmu fiqh ni dengan ilmu akidah, kemudian dengan ilmu tasawuf. Dia kata tasawuf lah lebih paling tinggi. Adakah itu maksudnya? Tidak. Maksud daripada hadis ini,
pertama sekali untuk kita faham, tujuan kita menuntut ilmu dalam agama adalah untuk beramal. Semua ilmu yang kita pelajari dalam agama bukan kerana kita ingin tahu. Tak ada istilah ingin tahu. Itu orientalis. Orientalis dia belajar tentang Islam, dia nak tahu. Dia tak nak amal. Dia tak nak buat pun. Dia belajar, nak kaji, nak tahu. Dalam agama Islam, kita belajar semua perkara agama bukan sekadar untuk ingin tahu dan cuba-cuba. Bukan itu tujuannya. Tujuan daripada tiap-tiap ilmu yang kita pelajari adalah untuk beramal. Kalau ilmu yang kita belajar itu berkaitan dengan perintah Allah, apa yang Allah suruh kita buat, itulah Islam. Kalau ilmu yang kita dapati berkaitan dengan apa yang Allah suruh kita, beritahu pada kita, itulah iman. Dan ilmu berkaitan dengan adab dan cara pelaksanaan agama, sehingga kita merasakan muraqabatullah, itulah ihsan. Atau kalau kita susun dengan ringkas bahawa semua orang Islam wajib beramal. Semua orang Islam wajib beramal. Tak ada orang Islam yang tak nak beramal dengan agamanya. Tak wujud. Tak ada istilah dia orang Islam tapi tak nak amalkan Islam. Yang ada orang Islam yang beramal ini, ada orang Islam semuanya beramal, cuma amalan mereka itu berbeza-beza tingkatannya. Ada yang levelnya orang awam, level Islam, dia buat, dia patuh, tapi oleh kerana kurang ilmu, ada sebahagian apa yang dia buat dia kurang faham dan dia tidak memahaminya dengan jelas, maka levelnya level Islam. Ada orang yang beramal taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan ilmu pengetahuan, mengetahui segala dalil, mengetahui bab berkaitan iman dengan Allah, malaikat, Rasul, kesemuanya dapat dipahami dan dipraktikkan dalam amal ibadahnya, levelnya level iman. Ada orang bukan sekadar ikut perintah Allah, seolah-olah dia mendengar perintah Allah, bukan sekadar kenal Allah, malaikat, kitab, Rasul, hari kiamat dan qada-qadar, malah dia bila dia amalkan dua perkara tadi, Islam dan iman, dia amalkan dengan sempurna sehingga dia merasakan seolah-olah betul-betul dia berdepan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Mana dia bukan berdepan dengan perintah Allah, ada perantaraan, dia betul-betul seolah-olah ketika dia beribadah, ketika dia beramal tadi, betul-betul dia nampak Allah Subhanahu Wa Taala. Ni level paling tinggi dalam beramal. Level ihsan. Orang kata mana level orang yang belajar? Kalau belajar tak nak amal, tak ada level. Tak ada guna. Belajar banyak, mengucap pun tidak. Tak ada apa-apa. Berapa ramai orang-orang orientalis yang belajar tinggi, belajar hafal Quran, tapi mengucap pun tidak, tak ada level dalam agama. Level sebagai seorang Islam bermula bila dia mengucapkan kalimah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini rukun Islam yang pertama. Dari situ baru kita iktibar. Dia ini sebagai seorang Muslim. Itu pun ketika dia ucap tu dia kena faham. Dia kena amalkan ke semua rukun Islam. Walaupun dia ucap kalimah syahadah, tapi dia ikrar. Dia tahu bahawa lepas Islam dia kena solat. Bukan Islam tinggalkan solat. Tak. Masuk Islam wajib solat. Kita nak suruh dia solat, dia kata saya tak pandai solat. Ikut je lah. Ikut saja. Macam mana nak ikut? Ikut je pergi masjid. Kalau tak nak malu, hafal 4 benda. InsyaAllah selesai. Belajar cara berdiri, 1. 2 cara rokok, 3 cara sujud, 4 cara duduk. Cukuplah belajar 4 benda. 4 perbuatan ni kalau orang belajar, orang pergi belajar, orang nak kurus. Yang duk tanya gerakan-gerakan senam, kan? Macam-macam jenis senam. Lagi susah. Cara berdiri ada 2. Angkat tangan dan letak bawah. Sujud sama aja, tak ada beza. Rokok sama aja. Dan duduk ada 2. Duduk cara tawarruk dan duduk dengan cara iftirash.
Senang tak? Senang. Tak ada alasan tak nak solat. Jadi kalau orang masuk Islam, sejak berawal kita kena solat, memang orang Islam wajib solat. Beritahu awal perlu solat. Tapi Islam tu tidak susah, Islam tu mudah. Mula dulu belajar cara sehingga dihafal, kemudian hafal rakaat, hafal sebagainya. Mula belajar Fatihah dan sebagainya. Solat dia sah tak sah? Solat dia Allah terima pada ketika awalnya, peringkat awal. Cuma ada perbincangannya, cuma tak bolehlah. Keadaan begitu dia kena sempurna. Mana kita kena ajar dia rukun. Mana bacaan-bacaan yang asas. Lepas tu kita baca, ajar surah Fatihah dan sebagainya. Yang penting ketika dia masuk Islam, dia akur dengan solat. Dia akur. Solat bila? Tiap-tiap hari. Sepanjang hayat. Ketika dia masuk Islam pun dia tahu bahawa dalam setahun dia kena puasa sebulan. Dalam seumur hidup dia kena pergi haji sekali. Kalau dia berharta, dia kena keluarkan zakat. Ini benda yang basic yang perlu diketahui oleh orang yang nak masuk Islam secara umum. Secara umum. Jadi semua orang Islam wajib beramal. Kalau ada di kalangan orang Islam yang mengaku sebagai Islam namun ajak kepada tidak beramal, ketahuilah dia bawa ajaran yang bukan daripada asal Islam. Sama dia kata amalan tak penting seperti golongan Murji'ah, atau kata tak beramal itu lebih tinggi levelnya berbanding dengan yang beramal seperti golongan Batiniyah. Jadi amalan dia solat dengan niat lebih tinggi levelnya berbanding solat dengan cara yang Nabi ajar. Alasannya apa? Alasannya solat dengan niat, kata mereka lebih tinggi levelnya berbanding dengan solat yang sebenar. Alasannya apa? Alasannya lebih khusyuk dan lebih ikhlas. Mereka dah golongan yang paling banyak cerita tentang solat khusyuk, tentang ikhlas. Tapi caranya lah dengan tidak solat dengan niat. Solat dengan cara Nabi ajar, dia kata, kalau kita solat dengan semua arkan fi'li, boleh jadi riak, orang nampak. Solat dengan semua bacaan qauliyah, boleh jadi sum'ah, orang dengar. Solat di masjid, orang nampak, boleh jadi takabur, riak, sum'ah. Tapi kalau solat dengan niat, ikhlas, orang tak nampak, dia hanya ada hubungan dia dengan Allah, dia ikhlas dan amalannya tidak terdedah kepada riak dan sum'ah. Jawapan kita, jangan cakap banyak engkau tak solat. Bahasa mudahnya dia tak sembahyang. Bukan solat ikhlas, tak. Bahasa mudahnya dia tak solat, itu saja. Sama juga bab-bab yang lain. Bab cerita ilmu sekian, kalau ada orang mula cerita bahasa Arab ni, bahasa orang Arab, Quran ini diturunkan untuk seluruh umat, takkan kita nak orang Arab sahaja yang tahu, kita orang luar pun kena pun Allah raikan. Jadi kita faham Quran tak mestinya melalui bahasa Arab. Kita boleh faham Al-Quran dengan fahaman yang lebih luas. Bentuk-bentuk huruf juga mempunyai peranan. Boleh masuk macam-macam bentuk-bentuk huruf, ada hikmahnya, tidak ada yang kosong. Walaupun begini dan begitu, cerita semua ni cerita datang. Cerita yang disebut hanya sekadar hiasan. Asalnya golongan ini golongan mengajak manusia supaya tidak beramal. Kerana masdar dan sumber pengambilan ilmu mereka itu datang daripada kaum kufar, agama orang kafir.
dalam bab amal mereka rosakkan kefahaman sehingga yang tak beramal dikatakan mencapai level hakikat. Yang tak faham agama melalui yang faham agama cara sendiri dia kata sebagai ma'rifat. Cara Nabi bawa dia kata level paling rendah syariat. Golongan ini golongan yang sesat. Tidak ada syak lagi mereka golongan sesat dan menyesatkan manusia. Jadi dalam Islam level paling rendah Islam iaitu beramal dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jelas dengan detail. Kemudian dari hari ke hari mereka memartabatkan amalan mereka. Tiap-tiap amalan yang dipelajari dalilnya. Solat ditambahkan belajar dalil. Zakat mereka belajar dalil. Sehingga mereka merasakan amalan mereka bukan taklid. Mereka buat kerana dalil, kerana perintah Allah. Mereka tahu apa yang mereka buat ini adalah apa yang Allah perintahkan. Mereka belajar sehingga mereka tahu bahawa apa yang mereka lakukan ini bukan kosong, malah dicatatkan oleh malaikat dan akan dipaparkan di hari akhirat. Akan diperlihatkan apa yang mereka amalkan ini adalah sesuatu yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan apa yang berlaku ini mereka taufik kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang dengan qada-qadar Allah dia ada tenaga dan kemampuan untuk melakukan amalan ini. Maka tidak ada riak dan takabur pada dirinya. Di situ lahirlah level amalannya kepada level iman. Level iman. Jadi amalan dia sama juga solat. Tak ada beza pun golongan yang muslim, mukmin dan muhsin. Tak ada beza, orang yang sama kadang-kadang. Ada waktu khusyuk sampai ke level ihsan. Ada waktu solat sampai tak ingat berapa rakaat. Ada waktu solat dan cuba perhatikan kandungan maknanya, tapi hati itu tidak mencapai level ihsan. Orang yang sama. Malah kadang-kadang dalam satu solat ada Islam, iman dan ihsannya. Waktu sujud menangis pada Allah Subhanahu wa taala. Waktu bangun dah mula hilang, kurang. Kadang-kadang dalam solat yang sama dah lalai leka hanya ikut cara zahirnya, tapi hatinya telah ingat pada kunci yang ditinggalkan dalam almari. Solat yang sama. Jadi level amalan tadi, maratibuddin, tidak membezakan manusia kepada 3 level. Tidak menjadikan kamu ahli syariat, kamu ahli ma'rifat, kamu ahli hakikat. Seperti mana yang dibawa oleh golongan sufi yang sesat, golongan sufi yang melampau lah, golongan batiniyah. Islam, iman dan ihsan itu adalah level kualiti amalan seseorang. Okey. Jadi dari situ kita akan faham makna rukun iman. Perkara yang menyebabkan kita faham tentang agama ketika kita beramal ini, kita tak akan sempurna amalan Islam kita kecuali dengan kita memahami erti iman. Iman dengan Allah. Iman dengan Allah mengandungi berapa tajuk? Kalau kita buatkan syajarah, buatkan peta minda, beriman dengan Allah ada berapa tajuk utama? 4 bab utama. Beriman dengan Allah merangkumi 4 bab utama. Satu, beriman tentang kewujudan Allah. Allah itu wujud. Itu tajuk, antara tajuk utama. Tajuk kedua, beriman dengan rububiyah Allah Subhanahu wa taala, iaitu Allah Subhanahu wa taala yang mencipta, yang memiliki dan mentadbir alam ini. 3 sifat utama dalam rububiyah. Allah yang cipta, Allah yang memiliki dan berkuasa, dan Allah yang mengatur dan mentadbir alam ini. Ini 3 sifat utama dalam bab ar-rububiyah. Itu apa yang Allah lakukan pada kita.
Dan yang ketiga, beriman dengan rububiyah. Belajar tentang kewujudan Allah. Belajar tentang pengetahuan tentang dalil kenal Allah bukanlah suatu perkara yang diletakkan pada fokus utama. Kenapa? Sebab semua manusia akur tentang kewujudan Allah. Termasuk Fir'aun yang mengaku sebagai Tuhan. Ketika ditenggelamkan, dia ingat pada Allah. Termasuk Namrud yang mengaku sebagai Tuhan. Ana uhyi wa umid. Namun ketika Allah bekukan dia jadi kaku, dia minta Ibrahim supaya doakan. Kembalikan dia pada asal, dia nak beriman. Namrud. Termasuk semua jabbarin di atas muka bumi ini, orang-orang yang kuat dan jahat, semua akur tentang kuasa Allah Subhanahu wa taala. Termasuk golongan etis. Letakkan etis yang kapal terbang, kita main game. Biarkan dia kapal terbang, tengok apa yang keluar dari mulutnya. Ketika musibah melanda, terzahirlah kebergantungan manusia hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih elok tangkap etis-etis Arab. Kalau etis orang putih dia keluar my God. Etis orang Arab keluar apa? Ya Allah, Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Keluar confirm Arab. Ataupun tuduh etis Arab. Tuduh dia macam-macam sampai kata wallahi, wallahi. Keluar. Automatik keluar. Hakikatnya, namun kita belajar tentang bukti kewujudan Allah Subhanahu wa taala dengan segala buktinya. Kenapa? Tujuannya adalah untuk, pertama, untuk berhujah dengan golongan etis. Etis pada suatu ketika adalah satu kebodohan. Bila ada orang etis kat dunia ni, dia rasa malu sebab dia tak tahu nak agama dengan agama apa. Etis adalah golongan yang bodoh. Golongan yang jahil dan tolol. Tak tahu, tak kenal agama mana, tak tahu pendirian apa yang perlu dilakukan. Namun etis moden, apabila pembangunan tamadun Eropah berdiri di atas revolusi yang menentang golongan agama yang menggunakan agama dan menunggang agama dalam ajaran mereka, golongan etis, golongan yang menolak agama, mereka menjadikan etis sebagai cara hidup mereka. Maka mereka memadamkan semua kemajuan yang ada pada sebelumnya, seolah-olah mereka cipta kapal terbang kerana mereka etis. Sebab tu kita lebih kenal Wright Brothers daripada Abbas bin Farnas. Sedangkan yang cipta teori kapal terbang siapa? Teori Farnas, Abbas bin Farnas. Dia yang cipta semua teori. Wright Brothers cuma praktis. Dengan tambahkan ekor di belakang. Al-Jabir jadi Al-Jibra. Semua nama-nama Arab ditukar jadi nama orang putih. Tujuannya apa? Hilangkan keagamaan dalam ilmu sains. Dia melupakan sejarah umat yang ummi pada zaman jahiliyah berubah jadi umat Iqra dan menguasai dunia, membawa kemajuan pada dunia. Cara mereka padamkan adalah dengan menutup sejarah, tukar teori-teori yang ada, yang diwarisi dan diambil daripada Andalus, seolah-olah mereka lah yang mencipta tamadun. Caranya padamkan semua nama Islam yang ada kaitan dengan agama mana-mana sekalipun. Yang kedua, mereka cipta watak baru, seolah-olah mereka lah yang menemukan ini dan itu. Teori-teori yang ada, seolah-olah kerana mereka etis lah, mereka jadi yang orang yang maju. Jadi zaman Eropah yang zaman gelap, zaman inquiry, zaman mereka mempersoalkan agama itu dijadikan sebagai asas kepada wujudnya kemajuan.
kerana mereka persoalkan agama, tidak taat sepenuhnya pada agama. Hakikatnya, orang agamanya rosak, orang awam dia pun rosak. Kedua-duanya rosak. Namun sejarah Eropah ini dijadikan sebagai ukuran terhadap pemikiran manusia di zaman sekarang. Falsafah mereka dijadikan sebagai falsafah dunia. Bahasa mereka dijadikan sebagai bahasa dunia. Sehingga kalau kita belajar tentang sejarah Eropah, kita mendapati bahawa orang zaman sekarang lebih kenal sejarah-sejarah Eropah, zaman gelap, zaman Renaissance, zaman kemajuan dan zaman industri dan zaman kemajuan lebih daripada zaman jahiliyah, Makkiyah dan Madaniyah. Sedangkan keadaan sangat berbeza. Zaman Makkiyah, zaman jahiliyah, manusia jahil kerana tidak ada agama. Manusia gelap kerana tidak ada agama. Kemudian zaman cahaya setelah diturunkan Al-Quranul Karim dan diutuskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian zaman hijrah, setelahnya terbentuknya negara Islam, zaman kemajuan, zaman perubahan sehinggalah Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, disambung oleh kemajuan Islam ini dan ketamadunannya dibina oleh orang-orang yang beragama. Agamalah yang membawa kebaikan. Oleh kerana banyak negara yang menjadikan Eropah sebagai sejarah Eropah, Eropah dan sejarah Eropah sebagai asas kepada pemikiran, wujudlah zaman sekarang ramai orang yang pandang buruk pada agama, pandang buruk pada pakaian jubah, pandang rendah pada orang yang belajar bahasa Arab atau bercakap Arab, pandang rendah dengan apa saja berkaitan dengan agama dan merasa tinggi melihat kepada dunia Eropah, merasa hebat dengan segala kemajuan yang ada. Puncanya kenapa? Banyak sebab. Antaranya salah faham. Eropah moden, Eropah yang telah menjadikan golongan yang bodoh sebagai alim, iaitu golongan yang jahil tentang Tuhan ini sebagai satu mazhab. Yang dahulunya tidak ada siapa yang mengaku, aku ni ateis, malu nak mengaku. Tapi pada ketika zaman mereka, zaman sekarang, zaman Eropah, golongan yang jahil menamakan diri mereka sebagai atheism dan menjadikan pengikut-pengikut yang terpengaruh dengan mereka di kalangan orang agama sebagai secularism. Sekular berasal pada scholars, orang yang ulama. Bila makin alim seseorang itu, dia makin jauh, dia tak campur adukkan urusan agama dengan kehidupan. Orang cerita tentang agama jadi apa? Mundur. Orang yang bebas daripada agama dianggap sebagai moden. Dan wujudlah suasana begini sehingga akhirnya ramai orang-orang bodoh mengaku jenama menamakan diri mereka sebagai golongan ateis. Hakikatnya mereka golongan bodoh. Namun di dunia sekarang, gerakan mereka dikatakan gerakan ahli sains, orang yang saintis, orang yang alim. Ini yang perlu kita zahirkan. Kebodohan mereka tentang agama yang perlu kita highlightkan. Jadi hujah mereka, kenapa mereka tak beriman dengan Allah, kewujudan Allah? Sebab kami tak nampak. Tak nampak tu ada kehebat. Kami tak pernah tahu, kami tak pernah. Itu kebodohan. Kalau tak nampak, suatu benda kita tak nampak. Tapi kalau datang daripada berita yang sahih, terima tidak? Terima. Tak ada kat dunia ni orang tak percaya pada sejarah. Semua tempat ada sejarah, semua bangsa ada sejarah. Pernah nampak ke sejarah? Siapa orang zaman sekarang tahu, orang Mesir, tanya Mesir, dia pernah nampak Fir'aun ke? Mana tahu Fir'aun tu orang lain yang dia nampak kat Mumia tu? Semua bangsa percaya pada sejarah. Percaya kepada ketamadunan nenek moyang mereka. Semua negara bangga dengan keturunan. Tapi sampai cerita kepada Rasulullah, macam-macam dia persoalkan. Sedangkan sejarah-sejarah yang diperjuangkan oleh bangsa-bangsa kat dunia ni, sejarah yang tak jelas.
sejarah yang ada pada Nabi SAW. Ada Al-Qurannya, ada sunnahnya, ada riwayatnya, semuanya jelas. Tapi ini yang dipertikaikan. Orang yang pertikaikan sunnah Nabi SAW, pertikaikan ajaran Nabi, pertikaikan sejarah-sejarah sahabat, orang yang sama percaya kepada perkara karut marut. Percaya pada sihir. Percaya kepada pelbagai cerita-cerita bangsa. Orang yang sama, mereka lah yang paling banyak pergi kaji apa? Dia tak percaya pada cerita Nabi, kisah Rasul semua sekali. Dia lah pergi paling banyak kaji tentang sejarah purba. Yang pergi kaji orang mana? Ramai etis. Kenapa tak gunakan otak? Mereka ni golongan bodoh. Golongan yang jahil. Mereka ketika berbincang tentang urusan juz'iyah, mesti nak dalil. Nak cerita tentang corona. Oh, kena cek, kena tengok, kena ada bukti. Dan bila cerita tentang urusan juz'iyah, dia kata mesti ada sebab ni. Kenapa corona ni ada ekor? Kenapa ada kaki? Kenapa begini? Kaji tentang kromosom, sekecil-kecil benda. Oh, kenapa kena 44? Kalau kurang detail, semua benda yang ada, mesti ada tujuan dan sebab. Betul? Kenapa tangan ni ada berapa? Kenapa ulat bulu ada banyak kaki? Mereka belajar, kira. Sejuzuk benda-benda kecil. Kenapa darah ni, kenapa perlukan kepada H2O untuk membentuk air? Kenapa badan kita perlukan protein? Mereka kaji sampai lemak perlu berapa peratus, protein kena berapa peratus, karbohidrat kena berapa peratus. Kaji semua benda. Itu yang juzuk pada badan. Tapi kenapa manusia diciptakan, yang secara kulli, kenapa alam diciptakan yang lebih luas? Oh, tak ada apa-apa. Mereka bawa pemikiran, so beriman dengan satu perkara sedetail, juz'i yang kecil-kecil itu, pasti ada sebab. Dalam badan kita, tiap-tiap benda, kukunya, sekarang dikaji kuku pula, putih macam-macam. Kaji semua benda, mereka kaji. Mesti ada sebab, mesti ada sebab, mesti ada sebab. Tapi diri manusia secara sempurna itu, secara keseluruhannya, tak ada sebab. Sebab itu golongan ini adalah golongan yang jahil. Golongan yang jahil tentang agama, malah jahil tentang sains itu sendiri. Betul? Kita beriman, kita cerita tentang kewujudan Allah, bukan mengatakan bahawa berasalnya iman seseorang itu, semua orang kena belajar dulu Allah terwujud. Tak, bukan itu tujuannya. Ahli kalam, ya. Ahli kalam, ilmu mereka yang awal, iman mereka yang paling awal, manusia itu sempurna, bila dia beriman tentang kewujudan Allah. Ahli sunnah menjadikan perbincangan berkaitan kewujudan Allah, perbincangan dengan dua maksud. Maksud pertama, untuk berhujah dengan golongan etis. Bukan untuk jadikan sebagai perkara pertama yang wajib diajarkan. Kenapa? Kerana memang dah ada keimanan tentang kewujudan Allah, memang dah wujud pada fitrah. Cuma kalau kita tiba-tiba jumpa ada orang tak percaya pada Allah, kita ada senjata, bukan kita tak mampu jawab. Iman kita bermula bila mengucapkan kalimah asyhadu an la ilaha illallah. Itulah tanggungjawab pertama yang perlu kita lakukan. Tanggungjawab pertama adalah mengucap kalimah la ilaha illallah. Jumpa dengan orang, tanya kepada orang yang non-Muslim, dia percaya kepada Allah Ta'ala, dia percaya. Tuhan Allah, Tuhan, dia percaya. Percaya pada semua. Kenapa you sembah ni? Oh, kami sembah ni sebab begini, macam sebab. Kita ajar dia tauhid. Kalau Allah yang cipta, Allah yang beri sebagainya, sembahlah Allah. Kenapa sembah Tuhan yang banyak? Sembahlah Tuhan yang Maha Esa. Terus ajarkan kalimah la ilaha illallah. Inilah dia manusia secara umum. Namun kalau ada tiba-tiba terserempak dengan orang yang kata Tuhan tu wujud ke? Barulah kita balik kepada betulkan dulu fitrah dia, betulkan kefahaman dia berkaitan kewujudan Tuhan, betulkan tentang sifat-sifat Allah, barulah pergi kepada sanggihlah dia mengucap kalimah syahadah asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Namun tanggungjawab awal wajib alal mukallaf, perkara yang paling awal wajib dilakukan oleh mukallaf apa dia?
mengucapkan kalimah asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tak mengucap, dia tak ada buat satu kewajipan pun terhadap Allah. Belajarlah, kajilah. Tapi ahli kalam kata awwal wajib al-mukallaf disebut apa? Macam-macam lafaz. Ada yang kata ma'rifatul wujudillah, ada yang kata iradul ma'rifah, ada yang kata al-qasdu, niat nak belajar tentang ilmu kalam, tentang ilmu logik dan sebagainya. Ini semua kalam batil. Jadi ahli sunnah bukan tak tahu tentang dalil, cara berhujah tentang dalil kewujudan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa saya sebut begini? Ada satu status yang di screenshot dan di forwardkan pada saya. Seorang lelaki kata, aku kalau jumpa Wahabi ni aku tanya dia je, apa dalil Allah terwujud? Wahabi mana dia cerita tu? Salafi mana yang tak kenal Allah terwujud? Dia kata akan terkebil-kebil. Siapa terkebil-kebil? Perbincangan berkaitan kewujudan Allah, perbincangan asas dalam ilmu akidah yang kita ajak belajar. Kita belajar tentang bukti wujud Allah dengan dua maksud. Pertama, untuk berdebat dengan golongan ahli batil yang fitrahnya sampai ke tahap tak kenal Allah Subhanahu wa taala. Tujuan kedua adalah tujuan untuk menambahkan ketenangan hati kita. Ibrahim kalau minta Allah, Rabbi arini kaifa tuhyil mauta, Allah, tunjukkan kepada kami macam mana, tunjukkan kepada aku macam mana kamu hidupkan orang yang mati. Apa kata Allah? Qal awalam tu'min, kamu tak beriman ke wahai Ibrahim? Apa kata Ibrahim? Qala bala, ya Allah beriman ya Allah, bahkan ya Allah aku beriman. Walakin liyatma'inna qalbi, akan tapi aku nak hatiku jadi lebih tenang. Kita, antum yakin tak Allah tu wujud? Yakin. Tapi berani jumpa, kalau kita keadaan macam ni, datang etis berani jawab? Kerana goyang. Betul tak? Hati kita rasa tak kurang tenang. Bukan sebab tak tahu betul-betul. Tahu betul. Tapi kalau kita belajar bukti 1, 2, 3, 1, 2, belajar, makin banyak belajar, kita makin hati makin jadi tenang. Semua ilmu ada levelnya. Suatu keyakinan itu sendiri ada levelnya. Semua orang Islam yakin tentang kewujudan Allah. Cuma tajuk berkaitan dengan dalil wujud Allah ini merupakan tajuk untuk tujuh menguatkan iman, untuk menguatkan bukan kata kuat, untuk mengukuhkan lagi supaya hati menjadi lebih tenang, dan bertujuan untuk berdebat, berhujah dengan kaum etis atau orang Islam yang mengaku Islam tapi bawa pemikiran etis. Ada tak? Ada. Artinya dia orang bodoh. Dia bawa pemikiran etis tapi mengaku diri sebagai Islam. Berapa banyak kumpulan-kumpulan yang macam ni? Orang Islam tapi ajak kepada pemikiran-pemikiran bukan Islam. Jadi beriman dengan Allah ada 4 tajuk utama. Pertama, iman dengan wujud Allah. Detailnya boleh tengok pada daurah kita tentang dalil kewujudan Allah Subhanahu wa taala. Tajuk kedua, beriman dengan rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Belajar betul-betul sampai kita tahu, yakin betul bahawa Rabb, iaitu yang mencipta alam, yang memiliki dan berkuasa di alam ini, dan yang mentadbir segala urusan hanya Allah. Tak ada masuk campur mana-mana makhluk. Ada tak selain Allah yang mengatur alam? Tidak ada. Tak ada seorang pun, tidak ada satu makhluk pun yang masuk campur dalam pentadbiran alam. Yang ada makhluk-makhluk yang mengikut perintah Allah. Mikail, dengan perintah Allah, Allah perintahkan dia untuk menurunkan hujan, untuk bagikan rezeki. Israfil untuk tiup sangkakala. Malaikat Ridwan jaga syurga. Kalau namanya sabit. Malaikat Munkar dan Nakir, kalau sabit nama,
Soal malaikat yang jaga fitnah kubur. Malakul Maut, atau yang terkenal dengan nama Israel di kalangan orang kita, riwayat Israelian, yang cabut nyawa. Bukan mereka uruskan alam, bukan mereka memiliki sifat Rabb. Mereka hanya ikut perintah Allah. Berlakunya satu perkara sama ada Allah perintahkan malaikat ataupun Allah perintah pada makhluk itu secara langsung. Tak payah malaikat sejukkan, tak. Allah perintahkan kepada ya nar, wahai api, kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Langsung Allah perintahkan kepada api, ya ardi bla'i ma'aki, wahai bumi, telan ataupun sedut air. Ketika Allah nak tenggelap, setelah banjir berlaku, Allah suruh bumi serap air. Itu perintah langsung kepada makhluk tersebut. Allah boleh perintah makhluk tersebut secara langsung. Allah boleh perintahkan malaikat. Allah boleh perintahkan menggunakan ada orang tertentu lalu kesian tengok kita dia bagi makanan. Allah boleh bagi makanan secara langsung seperti Allah bagi kepada Maryam. Allah boleh melakukan perantaraan yang sedikit. Maryam ketika tepuk dahan ataupun batang kurma, jatuh kurma. Dan macam Allah. Semua ni makhluk Allah. Semuanya tentera-tentera Allah. Jadi belajar tauhid ar-rububiyah sehingga kita yakin bahawa yang mencipta alam, yang mengatur alam dan yang berkuasa di alam ini hanya Allah. Kemudian tajuk ketiga, tajuk al-uluhiyah atau tajuk asma' sifat. Asma' sifat, kita kalau bab rububiyah kita kenal, nampak macam mana berlakunya banjir, nampak kuasa Allah. Berlakunya pelbagai bencana, nampak nikmat Allah dan segala ini semua kesan pada rububiyah Allah Subhanahu wa taala, pentadbiran Allah. Tapi nama Allah, mana kita tahu? Nama Allah, sesuatu berkaitan dengan Allah, nama-namanya dan sifat-sifatnya kita tak tahu. Kecuali apa yang Allah beritahu. Maka perlu kita buka ayat Quran, perlu buka hadis untuk kenal nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Sifat-sifat itu, nama-nama itu mengandungi sifat dan sifat yang sempurna. Ini yang kita belajar dalam tauhid asma' dan sifat. Berbeza dengan rububiyah. Walaupun satu tajuk berkaitan dengan Allah. Kenal Allah dengan sifat rububiyah sehingga kita tak letakkan satu sifat Rabb, sifat rububiyah kepada mana-mana makhluk. Kenal nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah sehingga kita tidak meletakkan mana-mana sifat Allah pada makhluk atau meletakkan mana-mana sifat makhluk pada Allah Subhanahu wa taala. Itu tujuan tauhid asma' sifat. Bukan Salafi ni ajar orang tashbih. Tujuan kita belajar tauhid asma' wa sifat supaya kita kenal Allah Subhanahu wa taala dengan nama-nama dan sifat-sifatnya sehingga kita tidak meletakkan satu makhluk pun ada sifat Allah dan sehingga kita tidak meletakkan mana-mana sifat makhluk pada Allah Subhanahu wa taala. Tidak tashbihkan Allah dengan makhluk, tidak tashbih makhluk dengan Allah. Dalam keadaan tidak menafikan nama-nama sifat Allah. Sebab Allah turunkan ayat Quran dan hadis untuk terangkan tentang dirinya. Dan bab yang keempat, kita belajar bab beriman dengan Allah. Tajuk tentang apa? Uluhiyah. Kenal cara beribadah pada Allah. Faham maksud ibadah. Sehingga kita tidak menjadikan satu makhluk pun mempunyai sifat kelayakan untuk kita ibadahi. Tak ada seorang pun yang layak kita sujud padanya. Tak ada seorang pun yang layak kita meminta pertolongan daripadanya. Walaupun terhadap malaikat Mikail, kita isyarat istisqa kalau kemarau, minta dengan Mikail, kita minta dengan Allah. Allah nak umur panjang, kita tak minta dengan malaikat maut atau malaikat Israel.
Kita minta dengan Allah. Kita nak selamat daripada azab kubur, kita bukan minta dengan Munkar dan Nakir, minta dengan Allah. Ini bab uluhiyah. Belajar betul-betul cara beribadah sehingga kita tidak menganggap suatu amalan kita pun membawa erti kita sembah selain Allah. Kita menghadap ke arah kiblat, ke arah Kaabah, bukan kerana Kaabah, tapi kerana perintah Allah. Kita cium Hajarul Aswad bukan kerana batu itu batu syurga, tapi kerana perintah Allah. Belajar betul-betul uluhiyah sehingga tahu bahawa semua yang kita buat dalam agama ini, kita hanya ikut perintah Allah, hanya sembah Allah, dan tak ada satu makhluk pun yang layak untuk kita meminta kepadanya. Walaupun kepada Jibril, walaupun kepada Mikail, walaupun kepada Rasulullah SAW, tak ada seorang pun yang mencapai sifat kesempurnaan dalam sifat mereka sehingga boleh mengambil satu pun daripada sifat hak Allah Subhanahu Wa Taala dalam bab uluhiyah. Kita boleh sayang pada Rasulullah, kita minta dengan Rasulullah, tapi waktu Nabi hidup, waktu Nabi wafat, kita beri salam kepada Rasulullah, berdoa kepada Rasulullah, berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk berikan selawat dan salamnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang diajarkan oleh seluruh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Belajar tauhid uluhiyah sehingga kita tidak menjadikan suatu manusia pun atau satu makhluk pun sebagai sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Sebab dalam rukun iman yang 6 ada 3. Mana 3? Allah Subhanahu Wa Taala, Allah adalah Allah, dan 2 yang hidup iaitu Nabi dan Rasul. Nabi dan Rasul tidak, walaupun mereka memiliki kedudukan malaikat-malaikat dan rasul-rasul, walaupun mereka memiliki kedudukan yang tinggi sisi Allah, namun kita beriman dengan mereka dengan kadar bahawa mereka adalah makhluk Allah yang mempunyai tugas masing-masing. Bukan yang menjadikan kul huwallahu ahad, huwa itu adalah Muhammad, Nur Muhammad ini dan alam ini tercipta bermula dengan Nur Muhammad, dari Nur Muhammad cipta seluruh alam. Kita perlu minta dengan Nur Muhammad. Lang lagi kelakar minta dengan pokok. Ini satu kebodohan yang paling kelakar. Allah ciptakan di atas muka bumi ini seluruh makhluk di atas muka bumi ini. Kita sebagai khalifatullah, kita boleh gunakan semua makhluk Allah dengan cara yang ma'ruf. Menggunakan makhluk Allah bukan bererti meminta pertolongan dengan makhluk, bukan bererti istighatsah, bukan bererti isti'anah. Isti'anah kalau nak namakan, tak ada masalah. Gunakan pokok untuk jadi kertas, nak nama isti'anah lah. Tapi bukan minta dengan pokok. Nak gunakan bahasa Arab, nak guna apa, gunalah. Tapi jangan tukar hakikat ibadah permintaan pergi kepada pohon. Orang tengah cerita tentang minta dengan kubur, minta dengan wali, pergi tukar tajuk, cerita minta dengan pokok, gunakan pokok. Tak payah tukar tajuk. Agama kita ajar manusia untuk beribadah pada Allah. Esakan hak Allah dalam sifat rububiyahnya, uluhiyahnya, asma sifatnya. Tahu Allah itu sifat Rabb, Allah tu Rabb, tiada Rabb selainnya. Allah tu ilah, Tuhan yang disembah, tiada ilah selainnya. Allah Subhanahu wa taala memiliki asmaul husna wa sifatul ulya. Tidak ada yang lain yang memiliki dengannya, tidak ada yang sama dengannya. Ini tujuan belajar tauhid. Tiba-tiba belajar tentang tauhid macam ni, dia ekstremis. Tiba-tiba diajarkan dengan kaedah kenal Allah dengan segala sifat rububiyah, uluhiyah, sifat dengan sebenarnya, jadi ekstremis. Kenapa? Sebab dia kata kami buat perkara salah. Dah buat salah, tak ada suruh kita cakap betul. Minta selain Allah, takkan nak suruh kita cakap betul. Kalau salah,
Orang katakan salah, itu bukan ekstrim, itu fakta. Kalau memang salah, orang katakan salah, itu adalah fakta. Orang yang salah kena terima kenyataan. Aku dah buat salah. Bukan buat jawapan salah, cikgu tanda salah, cikgu ekstrim. Saya kata 2 tambah 1, 5. Cikgu, sepatutnya cikgu bertolak ansur. Cikgu kena pemaaf. Kena bertolak ansur. Kena faham. Zaman sekarang ramai budak bodoh. Bukan itu maksudnya. Fakta tetap fakta. Betul katakan betul. Salah katakan salah. Ekstrim. Bila benda salah, dia cakap betul. Ta'assub. Atau benda betul dikatakan salah kerana perkara tertentu. Itu yang ekstrim. Bukan orang yang tegas. Namanya ekstrim. Kena tengok mana betul, mana salah. Kalau dia tegas, kemudian dia bersifat melampau, ekstrim lah. Kan? Orang salah 1, dibantainya 10. Orang cakap 1, dia tambah-tambah. Buat-buat cerita. Ya, itu salah. Tapi kalau benda yang memang salah, dibetulkan, kena berterima kasih. Kerana kita ni adalah makhluk Allah. Sama-sama makhluk Allah. Sama-sama orang Islam. Bila orang terangkan tentang perkara syirik, bukan orang kata kita musyrik. Orang nak beritahu, kita kan sama-sama ahli tauhid. Kalau tersalah buat, orang tegur, itu bukan bererti orang tu kafirkan kita, tak. Kata ahli tauhid, pergi minta kat pokok. Orang kata salah, terima je lah. Pergi potong pokok, tak apa. Pergi kerja kontraktor. Atau kami ni kerja isti'anah dengan pokok. Pergi kerja dengan pemadaran, tak apa. Nak nama isti'anah pun. Tapi memang potong pokok. Bukan pergi minta pokok. Pokok, tolong je jadi seekor nyamuk. Pokok, tolong je jadi seketul atau jadi kertas. Pokok, tolong doakan pada Allah kami sukan. Memanglah pokok tu makhluk. Tapi Allah Nabi tak ajar pun kita suruh pergi minta dengan pokok. Ya, untuk menjaga tauhid. Pokok yang di tempat Nabi pernah berteduh. Walaupun tidak dipersetujui oleh anaknya sendiri. Umar kata lebih. Walaupun asar ni, Umar kan tak tahu pentingnya asar tentang sejarah. Tapi sampai ke tahap takut orang melakukan, mengagungkan satu perkara lebih daripada kadarnya, Umar suruh potong. Sebab itu Umar ni dia adalah pintu pada fitnah. Apa sahaja bibit fitnah dia potong, dia tutup pintu fitnah. Kadang-kadang perasaan kita ni, kita terlalu meraihkan sehingga kita tak berani mengatakan yang betul, atau menyembunyikan yang salah hanya kerana faktor perasaan itu. Kerana perkara ini menyebabkan banyak perkara batil tersebar. Bagaimanapun, manusia tetap manusia. Takkan ada orang sempurna. Semua orang terdedah kepada kesilapan dan kekurangan. Kembalilah kepada Al-Quran. Kembalilah kepada hadis. Kembalilah kepada akidah generasi salafus salih. Ketika mana yang mana mereka semua diiktiraf sebagai agama yang dibawa mereka, agama yang selamat. Sebagaimana mereka dulu semua. Al-Quran semua betul, cara faham betul, dan akidah mereka betul. Mereka semua dah dijamin masuk syurga. Sahabat Nabi, mereka Quran turun pada mereka, mereka faham agama, dan semua mereka dijanjikan syurga. Generasi inilah generasi yang selamat. Akidah yang ada pada mereka itulah akidah yang menyelamatkan mereka sehingga mereka masuk ke syurga. Dan ilmu akidah yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad dah sempurna ke belum? Dah sempurna. Kefahaman agama yang ada pada mereka dah sempurna ke belum? Sempurna. Kita hanya mewarisi ilmu mereka. Jangan kata ilmu sekarang lebih, zaman sekarang kita lebih maju daripada dulu. Ya, maju. Nak naik kapal terbang betul lah. Tapi agama yang dibawa oleh mereka telah pun sempurna. Kita hanya mewarisi. Habis fiqh Ustaz, tak ada nahu, tak ada saraf.
Nahu, saraf dan kaedah kena semua. Ilmu-ilmu alat untuk memahamkan kalam mereka, buatlah kaedah apa sekalipun. Mak ayah kita dah ajar dah cara untuk tebang pokok. Betul tak? Cara contoh pokok je. Cuma abang kata, ingat, tengok. Abah dulu kata tebang pokok, dia angkat tangan dulu. Tangan mesti macam ni. Dia buat kaedah bagi kita adik dia. Mesti pegang pegang jauh sikit. Lepas tu kalau pukul, lepas betul. Dia buat contoh. Lepas, tapi kena tahan, jangan sampai ni. Kaedah dia buat. Bukan bererti dia buat benda baru, tak. Dia tengok ayah dia buat. Nabi SAW dah cakap Arab, bahasa Nabi bahasa sempurna dah. Bahasa sahabat, bahasa sempurna dah pun. Dengan nahu, saraf semua ada, balaghah semua ada. Cuma kaedah tu untuk siapa? Untuk kita ni yang macam budak-budak kecil yang abang ajar tadi tu. Tak tahu cara nak pegang dengan betul. Sebab kita tak nampak betul-betul. Jadi yang nampak, yang dah orang lama-lama ni, beritahu kita cara kita. Tapi hujungnya semua ni merujuk kepada sumber yang sama. Dah sempurna pun. Beriman dengan Allah. Ni rukun iman yang pertama. Tak masuk tajuk pun, sebab tajuk dia rukun iman je. Rukun iman pertama. Cuma benda ni penting kadang-kadang. Benda yang simple, diulang-ulang balik, tapi penting. Kerana masih lagi ada orang yang tak faham maksud dan tujuan kita belajar ilmu akidah. Tuan-tuan bayangkan yang kita cerita tadi, secara kita cuma pembahagiannya tadi tu. Ilmu tauhid yang begitu luas tadi, berkaitan dengan rukun iman yang 6 yang kita bincangkan, semua secara detail dibincangkan, berkaitan dengan sifat wujud Allah. Tentang wujud Allah sendiri pun detail Quran terangkan. Dari apakah dari bermula dengan dalil fitrah. Ahli kalam kata tak ada fitrah, sebab apa? Kena belajar. Tak ada fitrah. Dalil fitrah yang Quran sebutkan dinafikan. Kemudian dalil dalil hissi, okey, ada dalil akli. Dalil akli Al-Quranul Karim sebut allazi khalaqa fasawwa wallazi qaddara fahada wallazi akhrajal mar'a. Dalil khalq, dalil taswiyah, dalil takdir, dalil hidayah, dalil yang disebutkan dalam Quran begitu banyak, terlalu banyak. Dari dalil berkaitan dalil akal. Tiba-tiba ada orang kata, Quran tak ada terangkan cara untuk tak ada terangkan cara untuk berdebat dengan etis. Mana ada? Sempurna yang ada dalam Al-Quranul Karim. Dalam Al-Quran itulah ada sumber logik akal kita. Dalilul khalq. Dalil khalq bukan Allah sebut khalq macam tu je. Dalam ayat dalam surah Al-A'la Allah sebut allazi khalaqa. Dalam ayat yang lain Allah terangkan secara detail, berdebat hujah dengan jelas. Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Adakah mereka ini tercipta sendiri tiba-tiba? Islam ada pilih muka sendiri. Kita tak pilih muka kita, kita tak pilih mak ayah kita, kita tak pilih tempat lahir kita, kita tak pilih apa-apa. Kita ni tak ada orang datang tiba-tiba tercipta, tak. Mesti ada yang menciptakan. Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun, atau kamu sendiri yang cipta diri kamu sendiri? Mereka atau mereka kan cipta diri mereka sendiri? Confirm tidak. Muka pun tak puas hati, tak habis-habis masuk salon, rambut yang lurus dikerentengkan, badan gemuk dikuruskan. Tak, itu tak ada. Itu tak apa, badan gemuk dikuruskan tak termasuk dalam mengubah kejadian Allah Subhanahu wa taala. Itu kesihatan. Kita akan cerita kemudian. Yang penting semua ni semua berkaitan dengan dalil-dalil ini dibincangkan secara detail. Dah ada pun. Tiba-tiba ada orang kata kalau tak belajar ilmu kalam nanti tak pandai cakap, tak pandai nak debat dengan etis. Nanti etis datang macam mana? Etis lagi ramai zaman dulu. Orang kafir ramai masuk Islam, 2/3 dunia datang.
2/3 dunia umat Islam menguasai dunia dan umat Islam. Belum ada ilmu kalam diterjemahkan walaupun sepatah. Oh bang, oh kak. Balik semula. Zaman ilmu kalam tu masuk zaman Abbasiyah, zaman Harun al-Rashid, zaman kemudian. Harun al-Rashid baru start terjemah Al-Ma'mun, yang Harun al-Rashid cuma terjemah itu. Zaman Al-Ma'mun yang betul-betul ilmu falsafah masuk. Zaman tu negara Islam dah mengecil dah. Zaman awal 2/3 dunia Islam, pada zaman Umar bin Abdul Aziz, pada zaman Umayyah 2/3 dunia masuk Islam, ramai masuk Islam tanpa ada belum ada penterjemahan ilmu kalam, ilmu logik yang dianggap logik ni. Sebab apa? Sebab memang orang Islam dalam Quran itu sendiri ada dalil-dalil akal yang jelas. Ada hujah. Tinggal belajar ke tak belajar. Sehingga mengatakan bahawa dalam Quran dalil akal lain, dalil akal lain. Kita bukan menafikan adanya sumbangan ilmu tertentu, tetapi jadikan akal semata-mata datang ilmu kalam, dan sahabat Nabi, logik-logik zaman dulu dinafikan, akal mereka, jadikan asas dari syarak ditolak. Kita bukan menolak kebaikan yang ada pada part-part tertentu dalam ilmu kalam, tetapi jadikan ilmu kalam itu sebagai asas mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, menafikan, menjadikan bahawa mazhab salaf itu mazhab yang selamat tapi kurang ilmunya dan sebagainya, dikatakan itu yang kita tentang. Kita mengatakan bahawa manhaj salaf dahulu a'lam wa ahkam, paling berilmu, paling berhikmah, dan aslam, paling selamat dan paling sempurna. Sebab apa? Sebab agama yang ada pada kita, kita warisi daripada mereka. Ada soalan? Ucapan kita membenci perbuatan syirik tetapi tidak kepada pelakunya, adakah ucapan ini benar di sisi Ahlussunnah wal Jamaah? Okay. Benar secara umum. Kita tidak membenci orang yang pada diri manusia. Kita benci pada perbuatannya. Namun ahli syirik yang memang perjuangkan syirik, kita perlu barak dan berlepas daripada mereka. Ada orang tersalah buat. Dia buat salah. Kita benci, kita betulkan kesilapan dia bukan pada orangnya. Namun kalau ada ahli syirik yang memang perjuangkan syirik, kita perlu ingatkan manusia, dia ini ajarkan perkara syirik. Jauhi dia, jangan dekati dia. Dia bawa kesesatan. Boleh tidak? Boleh. Jadi betul tidak? Betul pada asasnya. Kita benci kepada perbuat syirik bukan pada pelaku syirik, kecuali diketahui bahawa dia memang ahli syirik. Sama ada dia dengan syubhah atau dengan syahwat, dia tak tahu. Tapi kalau kita tak ingatkan dia, menjadi bahaya pada orang lain, maka kita perlu peringatkan bahaya pemikiran yang dibawa walaupun dia tidak sengaja. Jadi bencinya kita pada syirik atau berlepasnya kita daripada golongan yang bawa kepada pemikiran kesyirikan, maslahah yang kita ukur adalah maslahah agama. Kalau pergi buat perkara syirik dan dia orang awam tak tahu apa-apa, jangan benci dia. Tengok, kalau kita berdakwah, kita sampaikan boleh dapat. Jadi kita bawakan, kita berdakwah ikut masalah agama, untuk kebaikan agama. Tapi kalau dia buat syirik, kemudian memang betul-betul dakwah kepada benda yang salah, ajar sana sini perkara yang salah dan perkara yang mengandungi perkara syirik, kita kata kami, dia tak apa, kami ini tak boleh. Ada masanya kita perlu bertegas, ada masanya kita perlu berlembut. Maslahah yang kita ambil adalah maslahah agama, yang mana yang lebih menguntungkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam mengambil pendirian perlu lihat pada maslahah. Dalil, semua orang tahu dalil. Dalil perlu rujuk, ini yang pertama. Yang kedua perlu tengok pada maslahah, dan maslahah itu bukan masalah personal, bukan masalah kumpulan tertentu, tapi maslahah untuk agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang buat syirik, tapi masalahnya jangan syirikkan dia sebab dia tak tahu. Ada orang buat bid'ah, dia tak tahu pun. Dia nak sunnah, dia semangat nak beramal ibadah, jangan kita hukumkan dia ahli bid'ah. Tak. Walaupun dia buat banyak perkara bid'ah, tak. Kena pergi ajak, beritahu, terangkan. Dan ini dah daripada kebanyakan masyarakat kita yang nakkan sunnah. Banyak yang buat perkara bid'ah. Adakah mereka nak bid'ah? Tak. Semua tu semangat menangis depan Allah.
Ada yang buat perkara kita baik, tapi mereka berdoa kepada Allah. Pergi kat kubur, nampak macam-macam benda syirik. Betul berdoa dengan Allah menangis-nangis kita. Bukan ni. Ni mesti salah faham. Betul kita perlu pada dakwah. Tapi kalau memang tokoh duk ajar orang, mengajak orang pergi kepada perkara bid'ah, khurafat dan sebagainya, kita perlu peringatkan, dia jangan ambil ilmu pada dia. Dia ni ahli bid'ah. Boleh tidak? Boleh. Tak boleh guna satu formula yang sendiri. Mana kita umum. Betul atau tidak? Ucapan ni, ucapannya betul pada tempatnya, salah pada tempat yang lain. Perlu lihat kepada perkara sebenarnya. Jadi betul. Betul, kita membenci pada satu amalan yang salah bukan pada orangnya, pada asasnya. Namun sekiranya dia adalah pelaku yang mengajak manusia kepada bid'ah dan menjadi sebab pada tersebarnya bid'ah, kita perlu peringatkan dan perlu kita sampaikan kesalahannya kepada orang orang lain. Subhanakallah wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.